Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online GKY Palembang. Kita mengucap syukur kalau hari lepas hari dapat kita lalui di dalam pimpinan Tuhan. Meskipun hari-hari terasa berat karena pandemi ini belum juga berakhir, tetapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik bagi kita. Rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari kita mau membawa segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita ke dalam tangannya. Kita juga mau membuka hati kita untuk diberikan kekuatan melalui pemberitaan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh. Mari kita mulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera ya, dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sampai hari ini masih diberikan nafas kehidupan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami hari ini dapat beribadah kepada Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau mentinggikan Engkau Tuhan. Biar Engkau boleh memberkati ibadah kami. Agar ibadah ini sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Dengan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan kepada Tuhan, selidiki kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosanna to the King. Hosanna, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Engkaulah Allah kami yang layak kami sembah Tuhan. Kami mau muliakan Engkau, kami mau agungkan Engkau, karena nama-Mu begitu indah Yesus. Indahlah Yesus bagi kami. Mari kita mau puji Dia, kita mau naikkan pujian bagi Dia, kita mau tinggikan Dia, karena begitu indah namanya. Indahlah Yesus. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan Maha
puji Dia, katakan. Indah terang surya, indah sinar bulan, indah bintang gemerlap. Kau lebih indah, kau lebih cerah di sorga dan di dunia. Tuhanku Yesus, paling langit bumi, Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti, hanya ku berikan padamu. Biarlah segala hormat dan pujian kita mau berikan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Seringkali apa yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan, tapi biarlah kita mau datang kepadanya, mengakui dosa-dosa kita. Kita mau dengan hati yang hancur, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Karena Dia telah mati, Dia rela berkorban bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah kita dapat pergi? Karena Dia begitu dekat dengan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, Tuhan, yang Kau yang Kau pikirkan tentang kami, Tuhan. tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau bahkan rela mati di kayu salib bagi kami orang-orang yang berdosa. Bagi kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima pengampunan daripada Engkau. Oh Tuhan, ketika kami mengingat semuanya itu, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Bapa, pada hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah. Sepanjang minggu ini, banyak hal yang kami pikirkan, banyak hal yang kami katakan, banyak hal yang kami lakukan, yang kemungkinan tidak menunjukkan bahwa kami adalah murid-Mu yang sejati. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kami sungguh memohon pengampunan yang daripada-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa menjalani hari-hari kami ke depan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus dalam hal pemikiran, semakin serupa dengan Kristus dalam perkataan kami, semakin serupa dengan Kristus dalam tindakan-tindakan yang kami lakukan. Kami mohon Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, menuntun kami untuk bisa menjalani kehidupan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena kami sungguh sadar bahwa dengan kemampuan sendiri kami tidak mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan untuk penerimaan-Mu, terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji pengampunan dosa bagi kita terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Sungguh kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang berlimpah kasih setia. Ku bersyukur, ya tebusku. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Ku bersyukur, ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku memberiku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus dosanya, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang berkata demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kiranya setiap kita adalah orang-orang yang senantiasa hidup mengikuti Taurat Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat yang ada di seluruh abad dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita dengan bangkit berdiri, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau membuka hati kita, agar firman Tuhan yang ditabur boleh tertanam di dalam hati kita dan kita boleh menjadi pelaku firman-Nya. Biarlah kita mau hidup, kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Karena Dia adalah Yesus, kebenaran kita. Mari kita mau sama-sama, kita mau pujikan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kembali kita mau katakan kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Aku mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku Mau hidup bagimu Tuhan. hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi, 早 jemaat 安， yang dikasihi oleh Tuhan. 圣所的弟兄姐妹们，早安！ Salam sejahtera bagi saudara sekalian. 我对大家问候大家。 Puji syukur kepada Tuhan, di pagi ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 感谢神，今天早晨我们再一次来到神面前来敬拜他。 Meskipun kita saat ini masih
menghadapi ancaman akan bahaya virus corona. 虽然现在我们背着这个新冠肺炎在威胁着我们， Namun biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan di dalam tangan kasih-Nya yang penuh dan kuasa itu melindungi, menjaga dan memelihara kita. 我们再次求神保住神的大能力，再次保守保护着我们。 Dan kiranya Tuhan juga menolong kita supaya kita tetap mempunyai iman yang teguh, pengharapan yang teguh kepada Tuhan. 求神帮助我们让这个信心、有盼望的心仍然在神面前。 Meskipun kita melihat perubahan dunia begitu cepat, namun kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang sama, baik dulu, sekarang, bahkan sampai 我们 selama-lamanya. 看世界不断的转变，但是我们相信我们的神从很久直到如今仍然不变的神。 Biarlah Tuhan menyertai perjalanan hidup kita hari lepas hari. 求神帮助我们每天所度过的生活。 Mari kita akan bersama-sama memohon pimpinan daripada Roh Tuhan untuk kita bersama-sama belajar dari firman 我 Tuhan. 们从神的话语来学习。 Kami datang kepadamu ya Tuhan. 神，我们来到你的面前， Kami hendak memanjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana hari ini. 我们向神献上的感谢，你的怜悯，今天我们的存活在如今。 Dan dalam kesempatan ibadah pagi ini kami akan bersama-sama belajar dari sebagian firman-Mu. 在今天早的聚会里，我们来学习神你的话语。 Ya Tuhan, tolonglah kami. 主啊，求你帮助我们， Berilah kepada kami hati yang rindu akan firman-Mu. 主啊，叫我们有个渴慕你的心。 Singkapkanlah kepada kami kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. 主啊，敞开你的话语的真理， Supaya kami boleh memandang keajaiban daripada firman-Mu. 让我们看到了奇妙神的话语的真理。 Dan tolonglah kami Tuhan. 主啊，求你帮助我 Supaya kami 们， bukan saja mengerti akan kebenaran firman-Mu, tapi kami diberikan kekuatan untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami. 主啊，不但能够明白这话语，让神的赐给我们力量，让我们的实行的话语在我们生活中。 Pakailah hamba-Mu yang memberitakan dan yang menerjemahkan. 主啊，使用你传讲福音的仆人 Sehingga apa yang kami 传道人 sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh jemaat 这 Tuhan. 么分享出的话语，大家信徒们都能够明白神的话语。 Dan Tuhan berkati waktu ini. 主啊，请你赐福这个时间 Terima。kasih Tuhan. 神啊，谢谢您， Dengarlah seluruh doa kami. 听我们祷告的福音 Yang。kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, 我们依靠耶稣基督的名求， Juru Selamat 我们的救赎主 dan，penebus kami yang 我 hidup. 们的活的救赎主。 Amin. 阿门。 Sekali pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan dengan tema hidup berintegritas. 今天早上我们学习的话语就是诚信的生活。 Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membaca dua bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal. 大家来看神的话语，在箴言书， Yang pertama di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-9. 在箴言书第10章第9节。 Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. 行政之路的步步安稳，走歪曲道路的必致颠倒。 Mari kita juga melihat di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. 我们看箴言11章第3节， Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. 正直人的属智被引导自己，奸诈人的乖僻必灭自己。 Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. 读神的话语到此， Saudaraku, tembok besar Cina atau The Great Wall 中国这个长城，万里长城， merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. 就是人类曾经建造最长的建筑。 Untuk membuat tembok raksasa itu 我们要做这堵很长大巨大的墙， dibutuhkan waktu ratusan tahun. 需要几百年的时间。 Tembok itu panjangnya ribuan kilometer, 这个建筑长墙几千公里， tingginya 8 meter, 它的高度是8米， lebar bagian bawahnya 8 meter, 下面是有8米的这个 sedangkan 宽 lebar 度， bagian atasnya itu 5 meter. 顶部它的宽度是5米。 Tembok ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah serbuan bangsa Mongol dari utara pada masa itu. 在当时建筑这个墙是在中国北部这个蒙古人的侵入， Itulah sebabnya setiap 180 sampai 270 meter dibuat semacam menara pengintai. 因此在180米到270米之间，它有一个监视台。 Saudaraku, bagi orang-orang yang hidup pada waktu itu, 对当时活在那里的人来说， tembok ini terlalu tinggi untuk dapat dipanjat, 这个墙是比较高，很难爬上去， terlalu lebar 比 untuk 较宽 didobrak,
要怎么样的闯击倒， dan terlalu panjang untuk dikelilingi. 它非常的长，很难去哪个围剿住它。 Karena itulah orang-orang yang tinggal di sebelah dalamnya menjadi merasa aman. 因此住在里面的人觉得非常的安全。 Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 因此所爱的弟兄姐妹们， sepanjang sejarah, 在历史当中， beberapa ratus tahun setelah tembok itu berdiri, 这个几百年前、几百年以后，这个墙建筑以后， orang-orang di sana telah diserang sebanyak 3 kali. 当时的人也被3次被攻击了。 Ribuan musuh masuk tanpa mereka merobohkan dan memanjat tembok. 这几千人的人，那个敌人创造这个墙，他们没有创造这个 Mungkin kita 墙 bertanya, 面。可能我们会问， bagaimana caranya? 他们的方式是怎么样的呢？ Mereka masuk melalui pintu utama dengan cara menyuap penjaga pintu dengan sejumlah uang dan wanita. 他们以做贿赂了这个门房，一个女人还是几千的金钱，他们从大门进入。 Karena hal itu kemudian ada orang mengatakan seperti ini. 因此后来有人如此的说， Orang-orang Tionghoa pada masa itu 当时的华人 terlalu bersandar pada kekuatan tembok yang terbuat dari batu tersebut. 他们非常依赖这个四墙， Sehingga mereka lupa 因此他们忘记了， untuk mengajarkan tentang integritas kepada generasi muda mereka. 他们忘记教导他们的下一代关于这个诚信，关于这个完整体。 Saudaraku, tanpa integritas, 没有了这个诚信， para penjaga kekuatan tembok yang luar biasa besar itu 这个很巨大的城墙， di dalam melindungi dan menyelamatkan orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak berarti apa-apa. 他们对住在里面的人，他们不能够保护，他们也不能够看顾，这是毫无意义的。 Saudaraku, sama seperti the Great Wall atau tembok besar Cina. 就好像这中国的万里长城， Kekuatan Injil untuk menyelamatkan manusia 这个福音的能力要拯救这个世人， tidak berarti apa-apa 没有什么意义。 jika orang-orang Kristen yang Tuhan percayakan Injil itu 就是上帝所重任的这个跟随者， tidak memberikan kesaksian hidup yang baik 在生活上没有很好的见证， dengan menjalankan hidup yang tidak berintegritas. 他活出没有真诚的生活。 Bukankah tidak jarang kita mendengar perkataan-perkataan dari orang-orang seperti ini? 好多时候我们常常听到如此的话语， Ngapain ke gereja? 为何要到教 Kalau 会去 tiap？ minggu ia datang ke gereja, 就是每个星期来到教会， dia memuji Tuhan, 赞美神， tapi di luar gereja 但是从教会以外， mulutnya itu loh 他的嘴巴 kasar. 非常的粗暴， Kalau ngomong itu nyakitin. 就是谈话是这样的刺伤人。 Atau mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan seperti ini. 可能我常常听到如此的说， Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki ke gereja. 我不要到教会里了， Kenapa saya tidak mau? 为何我不要呢？ Karena orang Kristen yang selama ini saya anggap jujur 因为一向来我觉得基督徒是非常诚实的， justru menipu saya. 他们却欺骗了我。 Suku perkataan-perkataan ini memperlihatkan kepada kita 这些话语能够让我们看到， bahwa kehidupan orang Kristen yang tidak mempunyai integritas menjadi suatu batu sandungan bagi orang lain yang belum pernah mengenal Tuhan. 我们基督徒他就是没有诚信，成为那个不认识神的人那个绊脚石。 Itulah sebabnya mengapa integritas merupakan hal yang amat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. 为什么每个信相信的主的人必须有一个诚信？ Saudaraku, sebelum kita panjang lebar berbicara mengenai integritas hidup atau hidup berintegritas, 当我们还没长篇大论的说到关于诚信的生活的时候， alangkah baiknya kita bersama-sama memahami sebenarnya apakah integritas itu. 让我们来明白这个诚信真正的含义是什么。 Saudaraku, memang tidak mudah mendefinisikan integritas itu. 我们很难说它的真正的含义， Karena kata ini agak kabur 因为这个话语比较模糊， sehingga menimbulkan begitu banyak definisi orang tentang integritas. 因此很多人都给他了很多的定 Namun 义。 kita bisa melihat definisi integritas secara umum. 但是普遍上，我们可以看到这个诚信它的含义是什 Secara 么？ umum integritas itu dimengerti, dimaknai sebagai kesatuan, keselarasan, atau keutuhan. 这个诚信，它大众表示说，我有个统一，这个和谐，一个完完整整的整体。 Keutuhan yang dimaksud adalah keutuhan dalam seluruh aspek hidup. 它整体就是在我们生活上完完全全的一切， Khususnya antara perkataan dan perbuatan. 特别在言行之间， Ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. 在言辞之间，我们有一个和谐。
Kalau saudara membaca surat Yakobus, 这我们读雅各书， Yakobus memberikan definisi yang senada, 这个雅各书告诉我们一个定义， yaitu orang-orang yang mengamalkan iman di dalam perbuatan-perbuatan dalam hidupnya. 一个人在生活上他做出这个生活这个行为的时候， Atau dengan kata lain, iman dan perbuatannya itu menyatu atau selaras. 因此信心与他行为是合一、是和谐的。 Suku integritas berbeda dengan image. 这个诚信与形象是不一样的， Image adalah apa yang orang pikir tentang siapa kita. 形象是大家对我们是想象我们是谁， Image adalah persepsi orang terhadap kita. 这是对我们的看法。 Tetapi integritas adalah siapa diri kita sesungguhnya. 那诚信是我们到底是何样的人？ Kalau seseorang memusatkan perhatiannya pada image, 要是一个人以这个形象成为一个焦点， maka sebenarnya orang tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk kehilangan integritas dalam 因此 hidupnya. 这个人他很危险，他在生活上要失去他的诚信， Sebab yang dia pikirkan hanyalah persepsi, pendapat, pandangan orang tentang dirinya. 因为他所想的是别人对他的看法， Bukan bagaimana seharusnya dia menjalani hidup di hadapan Tuhan dan manusia. 不是说他怎么在人和上帝之间活出他如何的生活。 Saudaraku, kita tahu di dalam kitab-kitab Injil, 我们知道在福音书上， Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 主耶稣怎么样自备那些法利赛人也是文士们， Oleh karena mereka memiliki kesenjangan yang amat besar antara perkataan dan perbuatan mereka. 因为他们言语和行为之间有很大的差异。 Berulang kali Tuhan menegur, mengecam mereka dengan mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. 主耶稣好多时候责备他们，说他们是虚伪的人， Karena hidup mereka penuh topeng dan kepalsuan. 因为他生活充满了很多虚伪，充满了很多的面具。 Mereka mengajarkan, 他们教导， tetapi mereka tidak melakukan apa yang diajarkan. 但是他们没有做出他们所教导的一切。 Mereka begitu gampang melihat selubar di mata orang lain, 他们容易看到别人眼中的刺， tetapi balok di mata sendiri tidak mereka lihat. 但是他们自己眼中的梁木，他却看 Mereka 不见。 adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki integritas di dalam hidupnya. 在我们生命中，他们完完全全没有这个诚信。 Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, 我所爱的弟兄姐妹 kita semua 们， dapat memiliki integritas tanpa harus menjadi pengurus, menjadi majelis ataupun menjadi hamba Tuhan. 我们大家都可以拥有诚信，我们不需要成为知识，不成为智慧，不需要成为一个主仆。 Tetapi saudara tidak mungkin dapat menjadi pengurus, majelis atau hamba Tuhan tanpa integritas. 但是你不能够成为知识，不能够成为主仆，还是这个智慧。若是你没有这个诚信， Demikian pula kita tidak bisa memberikan kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus tanpa integritas. 若是我们成为跟随者，若是我们没有诚信，我们就不能够跟随主。 Karena integritas hidup itu merujuk pada kesatuan antara iman kita kepada Kristus dan perbuatan yang menyatakan iman itu. 因为这个诚信就是我们对基督的信仰，就行为上的表现是成为一个统一的。 Kita patut mencatat, saudara. 我们必须非常的清楚 Dan 地记 kita 得， pula perlu mengingat juga 我们也要清楚的记得， apa yang kita lakukan pada saat kita merasa bahwa perbuatan kita tidak diketahui orang lain 当我们觉得我们所做的别人不知道的时候， akan menunjukkan level integritas kita. 就是表明了我们的诚信的水平。 Tentu saudara mengingat kisah Yusuf. 你可能知道这个约瑟的这个事件， Kisah Yusuf bisa menjadi satu contoh yang baik mengenai integritas. 他的事件成为一个非常好的例子。 Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yusuf itu digoda berhari-hari oleh istri Potifar. 他在圣经告诉我们，他被波提乏的太太引诱了好多天。 Kemungkinan perselingkuhan itu diketahui orang sangat kecil. 那个可能被别人知道的可能性是非 Tetapi 常 saudara 的小。 perhatikan jawaban Yusuf. 但是你看到约瑟的回答， Karena jawaban Yusuf itu menunjukkan level integritasnya. 这告诉我们他的诚信，他的完整体。 Yusuf mengatakan bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini 他 terhadap 说 Potifar ：“我怎么可能做如此对波提乏做大的恶事呢？ dan berbuat dosa terhadap Allah. 在神的面前犯了罪呢？” Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 神所爱的弟兄姐妹们， Seringkali integritas kita ditentukan oleh kemungkinan perbuatan itu diketahui oleh orang lain. 好多时候我们诚信是别人知道我们的可能性成为一个决定， Padahal seharusnya 其实应该的。 kita gentar di hadapan Allah 我们在神面前应该站军， oleh karena Allah tidak pernah terlelap
dan tidak pernah 因 tertidur. 为上帝不可能沉睡，不可能忘睡在那不 Dia 理我们 mengawasi hidup kita 他在看着我们的 siang 生 dan 活， malam. 夜间晚 Dia 下， mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. 他知道我们内心一切， Bahkan sampai kedalaman lubuk hati kita. 是 Yang 在 orang lain 深 tidak 深的 ketahui, 知 Tuhan 道 tahu. 我们在里面的一切，别人不知道的。 Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， kita semua dipanggil untuk boleh memiliki integritas di dalam hidup. 我们大家被呼召，在我们生活中，我们要有这个程序， Yaitu kesatuan, keutuhan atau keselarasan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. 就是在我们所说的、所行的，对一个统一、一个和谐、一个完整体。 Antara iman kita kepada Tuhan dan pengamalan iman itu dalam realita hidup kita sehari-hari. 就是我们对这个真理的认识，就将真理在神的话语，在我们生活中的行为，我们统一结合起 Sebagai 来。 pengikut-pengikut Kristus kita dipanggil untuk hidup berintegritas. 我们成为基督的徒，我们神呼召我们要有个诚信的生活， Baik di dalam hati kita maupun Belum apa yang sisang. kita tunjukkan di dalam keadaan di luar kita itu sama. 就是我们内心所说的，它是外表一切，我们那时是同样的。 Penulis Amsal dalam Amsal 10 ayat 9 mengatakan demikian. 箴言是章9节告诉我们： Siapa bersih kelakuannya, 行有行正在 aman 路的神， jalannya. 步步安稳； Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. 走弯曲道的必须颠倒。 Terjemahan bahasa Alkitab bahasa Inggris seperti ini jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 在印尼文中如此的解释： Orang yang berintegritas berjalan dengan aman. 一个真正有诚信的人，他行路是非常的安稳。 Tetapi siapa yang mengambil jalan yang berliku-liku akan diketahui. 就是行歪曲道路的，他要被人知道。 Demikian pula kalau kita membaca Amsal pasal 11 ayat 3 tadi. 我们看箴言11章第3节的时候 Di，situ dikatakan integritas orang jujur atau orang benar akan menuntun atau memimpin mereka. 真正人的纯质被引导自己， Tetapi kejahatan dari orang yang tidak jujur atau yang curang akan menghancurkan mereka. 奸诈人的乖僻必灭自己。 Karena itu menjadi orang yang integritas 因此，成为一个诚信的人， atau orang yang jujur 是个诚实的人， itu panggilan kita semua. 这是对我们每个人的呼召。 Dengan hidup berintegritas atau hidup jujur, 要活着诚实的生活， maka kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu. 因此我们不可以隐蔽，不需要隐蔽某一些 Tidak。ada yang perlu disembunyikan dan tidak ada yang perlu ditakutkan sehingga kapanpun dan dimanapun kita tetap merasa aman. 不论在任何地方，我们没有隐藏什么，不会隐蔽什么，我们都是安全的。 Sebab hidup kita terbuka seperti surat yang bisa dibaca oleh semua orang. 因为我们的生活是敞开的，就像这个书，让能够所有人都能够读。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 我所爱的弟兄姐妹 di dalam 们， perjanjian lama, 在旧约当中， kita tahu ada satu tokoh yang bernama Daniel 我们在有一个名叫大尼里的， yang memperlihatkan hidup yang berintegritas. 他告诉我们，他生活是那么的正直。 Tak kalah orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mencari-cari alasan untuk mendakwanya. 当那个不认识主的人寻找他的错误，要怎么样审判他的 Alkitab 时候， mengatakan bahwa mereka 圣经告 tidak 诉我们 menemukan kesalahan dari Daniel. 他们没有找到这个大尼里的一些错误。 Demikian pula dalam perjanjian baru, 在新约当中， pada waktu Tuhan Yesus diadili, 当主耶稣被审判的时候， baik Herodes maupun Pilatus tidak menemukan satu pun kesalahan daripada Tuhan kita. 当希律王或是这个比拉多，他没有找到主耶稣的一个错误， Sesuatu yang luar biasa bukan? 是一个非常可别的。 Saudaraku yang terkasih dalam 神 Tuhan, 所爱的弟兄姐妹们， kalau hari ini 就是今天 ada orang yang mencoba mencari-cari kesalahan kita dalam berbagai area hidup kita, 要有人试图在我们的生活程序中寻找某一样的错误， kira-kira apa hasilnya? 它的结果是什么呢？ Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 神所爱的弟兄姐妹们， mengapa integritas itu begitu penting? 为何这个诚信是那么的重要？ Setidak-tidaknya ada beberapa alasan. 有几个理由。 Yang pertama, saudara sekalian, 有第理由的是， integritas itu terkait dengan trust, terkait dengan kepercayaan. 这个诚信是一个信任有相连的关系。 Siapa yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan. 一个诚信的人，他要得到别人的信任。 Seberapa besar kepercayaan seseorang terhadap kita, baik di dalam relasi kita satu dengan yang lain, di dalam dunia usaha atau kerja, termasuk dalam komunitas orang percaya,
akan memperlihatkan bagaimana integritas hidup kita itu. 我们来看人家在人事上，在工作上，在我们这个团体上，人们对我的看法，人们对我的信任，那个表明我们自己本身的诚信是如何。 Karena itu kalau ada orang yang tidak bisa mempercayai seseorang, 因为若一个人不信任某个人， bisa jadi karena orang tersebut memang tidak memiliki integritas. 可能这个人他真正的没有一个诚信， Perkataannya tidak bisa dipegang, 他所说的话我们不能够保留， tindakannya atau perbuatannya tidak menunjukkan apa yang ia katakan. 他所说的行为不是他所说的。 Dengan kata lain, orang yang berintegritas berarti itu orang yang belajar mengatakan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. 一个诚信人，他学习怎么样活出真理，他们活出这个真理来， Mengatakan ya adalah ya 说是就是是， dan mengatakan tidak adalah 说 tidak. 不是就是不是。 Orang yang berintegritas adalah orang yang menepati apa yang dia ucapkan. 一个人有诚信的，他所说的，他一定施行下来。 Amsal 25 ayat 14 mengatakan seperti ini. 箴言25:40节告诉我们， Awan dan angin tanpa hujan. 空夸赠送礼物的，好像无语的风雨。 Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. 是空夸赠送礼物的，他好像无风的风雨。 Jadi integritas itu terkait dengan trust, kepercayaan. 因此，这个诚信与这个诚信与这个信任是连续的。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二件事情， integritas itu terkait dengan kesaksian hidup kita. 这个诚信与我们生活的见证是联系相关的。 Kalau seorang anak Tuhan atau orang percaya tidak memiliki integritas dalam 因为 hidupnya, 一个上帝的孩子，一个相信人，在生活上没有一个诚信， maka dampaknya itu amat besar. 他的影响力是非常大的。 Karena pemberitaan Injil dan kesaksian hidup itu menjadi kurang efektif. 因此，他所见证的，他的这个效力就下降减少。 Bagaimana mungkin orang bisa percaya kepada Injil Yesus Kristus 一个人怎么样能够相信主的话语、的福音呢？ yang disampaikan, yang diberitakan oleh orang yang memberitakannya, 这个传讲福音的人， tetapi pembawa berita itu sendiri tidak menghidupinya? 因为这个传讲福音人，他本身没有拥有这个诚信。 Saya ingat perkataan daripada Mahatma Gandhi. 我记得甘地说的一件话， Mahatma Gandhi pernah mengatakan, jika orang Kristen benar-benar menghidupi ajaran Kristus, 一个基督徒，他若是真正的活出基督的教导的生活， seperti yang ditemukan dalam Alkitab, 就在圣经中告诉我们的。 seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. 因此，今天的印度要成为所有人就是基督徒。 Dengan kata lain, mengapa India sampai ini begitu banyak orang masih belum kenal Tuhan? 因此，在印度今天很多人还不认识主， Mungkin karena orang Kristen belum sungguh-sungguh menghidupi ajaran Kristus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. 可能就是圣经中告诉我们，这个印度人他没有真正活出这个圣经的真理。 Mengapa anggota keluarga kita, mengapa sahabat-sahabat kita, relasi kita dalam dunia usaha tidak mengenal Tuhan? 为什么我们家人、我们工作的地方的朋友、企业上的朋友，他们还不认识主？ Meskipun kita mungkin sudah berulang kali mengajak, memberitakan tentang Kristus, 可能我们多次传讲神的基督的话语， barangkali mereka sudah memperhatikan bagaimana hidup kita. 可能他们关注着我们的生活。 Apakah kita hidup berintegritas atau di dalam hidup kita ada standar yang ganda? 可能我们是活出这个基督的真诚吗？还是在生活上有不一样的事情？ Hidup kita penuh dengan topeng. 我们生活充满了面具， Di luar terkesan baik tapi di dalam tidak. 在我们外表看我们是非常好，但是内在却不是。 Mungkin juga anggota keluarga kita memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, memperlakukan saudara kita, memperlakukan anak kita. 可能家里的成员来看顾着我们怎么样看待我们的父母亲、我们的家人，还是我们的孩子们。 Mungkin juga orang-orang yang bekerja dengan kita memperhatikan, melihat bagaimana kelakuan kita. 可能我们在公司上的朋友，他们在注意着我们的工作。 Integritas sangat terkait erat dengan kesaksian hidup kita. 这个诚信与我们生活的见证是相连的。 Ketiga, saudaraku, 第三， integritas berkaitan erat dengan kehidupan rohani kita. 这个诚信与我们属灵是非常有亲密的关系的。 Warren Wiersbe dalam bukunya Integrity Crisis
在无论他在书本上诚信的危机的这个 atau 书本上， krisis integritas 就是诚信危机的这个书本上， menuliskan bahwa orang yang tidak berintegritas 就是告诉我们一个人若是没有个诚信， adalah orang yang mengalami dekadensi atau kemunduran moral dan rohani. 就是在道德上，在这个属灵上，他已经衰败了。 Kegelapan itu meliputi dirinya, tetapi dia tidak mengetahuinya. 黑暗就张笼着他，但是他本身不知道， Karena dia merasa bahwa kegelapan dirinya itu adalah terang. 因为他觉得他本身的黑暗就是一个光明。 Seorang penulis Kristen Sen Sanjaya dalam bukunya Kepemimpinan Kristen 一个现在的作者叫基督徒的领导力呢， menyebut ada 3 tahap dalam proses ini. 告诉我们有3个的过程，在这过程 Pertama adalah menipu orang lain. 就是第一是欺骗别人， Dan yang kedua adalah menipu dirinya sendiri. 就是第二个欺之之举，欺骗之举， Dan ketiga adalah menipu Tuhan. 第三就是欺骗上帝。 Meskipun kita tahu Tuhan tidak pernah bisa ditipu. 我们知道神，我们不能够欺骗神， Tetapi manusia seringkali menggunakan banyak topeng 但是 dalam 人 hidup 类 ini. 在生命中、人生当中使用了很多的面具。 Ada orang yang mungkin pura-pura kyusuk berdoa. 很多人可能假装在哪里虔诚的祷告， Pura-pura aktif melayani. 可能他假装的在非常 Pura-pura 积极的 peduli 侍 dengan 奉， orang lain. 假装的在非常的关怀别人， Pura-pura cinta Tuhan. 假装的在怎么爱神， Tapi di dalam hatinya sebenarnya tidak. 在内心中其实没有。 Karena itulah kadang-kadang kita perlu melihat bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan juga menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. 因此，我们看到主耶稣怎么样责备的学生，怎么样说法利赛人，以及这些文士们。 Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, 他这 dengan 些 bibirnya, 人用了嘴舌来荣耀赞美神， tetapi hatinya jauh daripadaku. 但是他的心是离我是非常的远。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， hidup berintegritas memang tidak mudah. 我们要活出诚实的生活，是不是一些容易的事情？ Begitu banyak dari kita orang percaya, termasuk pemimpin-pemimpin gereja jatuh dalam area ini. 很多人，包括我们教会的领袖，他们跌入这一期成瘾里面。 Saudara perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab ataupun tokoh-tokoh gereja. 你注意到圣经中的这个人物，和是我们教会上教会上的人物 Abraham, Daud, 亚伯拉罕大卫 Jim Baker, Ted Haggard dan sebagainya. 还所有的人， Mereka adalah orang-orang yang sangat rohani. 他们非常属灵的人， Tapi mereka juga tidak steril dari pergumulan atau kejatuhan dalam dosa tanpa integritas. 他们也在这个城商中，他们介入了这个罪恶里面。 Karena itu kita jangan menganggap kita tidak mungkin jatuh pada area ini. 因此，我们不觉得我们不能够介入这个领域当中。 Rasul Paulus pernah mengingatkan kalau ada orang yang menganggap dirinya teguh berdiri, 保罗曾经告诉我们，一个人若觉得站得稳的时候， hati-hatilah agar dia tidak jatuh. 他需要谨慎，免得他跌倒。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， kesadaran bahwa kita begitu rentan jatuh dalam dosa kemunafikan, dosa kepalsuan, dosa ketidakjujuran di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. 在神的面前，一个人怎么样能够容易跌入这个非常这个罪恶当中？ Harusnya membuat kita menjadi lebih rendah hati 叫我们必须要更加谦卑， dan memohon akan kemurahan dan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa menjalani hidup kita sebagai orang percaya. 我们要求神帮助，就是帮助我们成为一个信子，我们的行出神美好 Memohon 的生 Tuhan 活。 selalu 恳求神 menyelidiki hati kita. 检讨我们， Memohon Tuhan selalu mengevaluasi hidup kita. 求神一直检讨我们生 Karena 活， jangan-jangan kita kelihatannya di hadapan orang rohani, 不要我们在人的面前看到非常属灵性， tapi di hadapan Tuhan sama sekali hidup kita tidak beres. 但是在神的面前我们不是如此， Karena itu Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, 因为神是知道所有的一切的， Dia tahu bagaimana hidup kita. 他知道我们生活。 Kita bisa sembunyikan bagaimana hidup kita di hadapan orang lain, 在别人面前，我们能够隐藏我们的生 tapi 活， kita tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dari hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui. 在神是无所不知的神当中，我们不能够隐藏什么。 Lalu bagaimana kita ini bisa memiliki integritas dalam hidup kita? 我们怎么在生活上也能够拥有这个诚信的生活呢？ Saya katakan tadi mungkin kita sudah banyak jatuh di dalam area, kita hidup di dalam kepalsuan, kita menggunakan begitu banyak topeng dalam hidup kita. 可能在生命中，我们使用了很多面具，我们很多的细微的行为。 Bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di luar itu berbeda. 我们在家里，我们在外面是不一样的。
Mungkin kita di gereja, mungkin kita di kalangan orang banyak, kita terkesan begitu baik. 可能在众人当中，我们大家看来我们是 Tapi 非常的好 bagaimana 的。 dengan kehidupan kita di tengah keluarga? 在我们家庭中，我们的生活是如何的呢？ Keluarga kita paling mengenal kita. 我们家庭成员一定非常认识我 Karena 们， tiap hari mereka memperhatikan bagaimana kita menjalankan hidup. 因为他们每天能够看到我们如何生活。 Kita mungkin pernah jatuh di dalam area hidup di dalam kepalsuan. 我们可能进入这个虚伪生活的城邑里， Tetapi tidak ada kata terlambat untuk kita. 对我们说没有太晚的事情。 Kita semua harus belajar untuk berlaku jujur di 我们 hadapan 大家 Tuhan. 在神的面前，我们必须学习要怎么样活出诚实的生活。 Karena itu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki integritas dalam hidup? 在我们生命中，我们怎么样有诚信的生活呢？ Langkah pertama bagi kita 第一个步骤对我们来说， adalah kita mengakui. 就是第一个我们承认， Mengakui kerentanan kita, 承认我们破脆 mengakui 弱， kesalahan dan kebobrokan kita, 承认我们的错误， mengakui keberdosaan kita. 承认我们的罪点。 Seperti seorang bapak gereja yang bernama Agustinus pernah mengatakan 就 seperti 是 ini. 阿古斯蒂努斯曾经说的一件话， Mengakui perbuatan buruk 承认不良的行为 adalah awal dari perbuatan baik. 就是好行为的开端。 Karena itu kita perlu mengaku dosa. 因此，必须承认我们的 Lalu 罪， kita bertobat menyesali perbuatan dosa 让我 kita. 们后悔，我们后悔，我们 Karena 在 kita 此。 sadar bahwa kita selama ini mungkin berusaha untuk menunjukkan diri kita yang bukan sebenarnya. 因此，我们一向来，我们不是活出我们真正的生命。 Kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak mungkin bisa menipu Tuhan. 我们能够欺骗世人，但是我们不能够欺骗我们的神。 Berhentilah untuk berlaku tidak jujur. 我们停止嘛，不要这个不诚实了。 Karena itu bertobat, 因此悔改， meratapi segala kesalahan kita. 我们对我们所做的，我 Dan 们感到 kembali 悲 kepada 哀 Tuhan.。我们来到神的面前， Saya terkesan sekali dengan perkataan John Ortberg, seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang melayani di sebuah gereja di Amerika. 我非常一个在美国一个主仆如此的说， Dia mengatakan seperti ini dalam bukunya. 在书本他如此的说， Saya menangis 我非常的感到哭泣， karena saya tidak menangis. 因为我不没有哭。 Kita seharusnya menangis karena dosa kita. 我们应该为着我们的罪感到可以哭， Karena kepalsuan dalam hidup kita. 因为生命上的虚伪。 Tapi kita tidak meratap dan tidak menangisi dosa-dosa kita. 但是我们不为着我们的罪而感到在那里哭泣。 Karena itu akuilah bahwa kita begitu rentan dan kita bisa jatuh dalam dosa 因此， kepalsuan. 我们要承认我们这么脆弱，我们能够跌入这个虚伪的当中。 Mari kita belajar seperti seorang Nathanael 我们来学习跟拿大利尔， yang dikatakan oleh Tuhan, Sengkau ini sudah. adalah orang yang di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. 一个人在他里面，他没有虚伪。 Yang kedua, saudaraku, 第二， hiduplah dengan kesadaran 我们要真正的理解， bahwa kita hidup di hadapan Tuhan. 我们是活在上帝的眼 Dalam 前， bahasa Latin, di hadapan Tuhan itu coram Deo. 就是在上帝的眼下， Kita hidup di hadapan Tuhan. 我们活在上帝的眼下。前 Tuhan 面 ada Tuhan yang mengenal kita lebih daripada siapapun dalam dunia 在 ini. 这世界上，神更加认识我们，比 Dia 起 adalah 一 Tuhan 切， yang maha mengetahui. 他是无所不知的神， Semua terbuka di hadapan Tuhan. 在他眼前是展开的。 Karena itu kita belajar hidup di hadapan Tuhan yang maha mengetahui itu. 因此，我们学习活在那无所不知神的眼前， Yang mengawasi, yang memperhatikan setiap langkah perjalanan hidup 他 kita. 看着我每天所行的步骤。 Maka ada seorang pendeta bernama Cotton Mather. 一个我们叫卡特梅德的说， Dia mengatakan satu kalimat yang begitu indah. 他说了个非常美好的一话语， Biarlah setiap orang Kristen 让每个基督徒 berjalan bersama dengan Tuhan 与主同行。 ketika dia bekerja pada panggilannya 他做他工作的时候， dan bertindak dalam pekerjaannya 在生活上他行出来的时候， dengan mata tertuju kepada Allah, 他的眼睛是以神为焦点， bertindak seperti di bawah mata Allah, 就在神的脸前行事， seperti Allah mengawasi hidupnya. 就在神好像看引导着他的生 Biarlah 活， orang Kristen hidup berjalan dengan Tuhan 让每个基督徒与神同行， dan bertindak
seperti Allah memperhatikan, Allah mengawasi hidupnya. 就像神一直引导着他的生活， Jikalau Tuhan mengawasi dan memperhatikan hidup kita, 叫神看顾引导着我们的生活， bukankah kita harus hidup dalam takut dan gentar akan 我 Dia? 们就是应该以战惊害怕的心里行出来。 Bukankah kita harus hidup dalam kebenaran dan kejujuran? 我们必须活在真理当中，以诚实的当 Saudara yang 中。 terkasih dalam Tuhan, 神所爱的弟兄 mari 姐 kita 妹， belajar bersama-sama untuk hidup menjadi orang Kristen yang berintegritas. 让我们一起学习，我活成这一个基督徒，活出一个诚实 Ada 诚信的生活。 keselarasan antara iman kita kepada Kristus dengan perbuatan-perbuatan daripada iman itu. 我们有一个在基督上对基督信仰，以活出基督信仰的行为，有一个和谐，一个统一。 Ada kesatuan antara apa yang ada di dalam dengan apa yang kita tunjukkan di luar. 有在我们内心所做的，与外表一切都有一个统一的 Dan。kita buka topeng hidup kita. 我们展开我们这个面具， Kita bukan punya image untuk orang memandang, mempunyai persepsi tentang kita yang baik. 我们不是别人对我们形象一个好形象， Tapi kita dengan jujur di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan menjalani hidup kita. 在神与人之间，我们真正活出这个好的生活来。 Suku kiranya Tuhan memberkati 求 pemberitaan 神祝福 firman-Nya. 这个他的话语， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, Engkau ada Tuhan yang maha mengetahui. 主啊，你是无所不知的神， Engkau ada Tuhan yang mengawasi. 你是看顾我们， Pagi, malam, siang, 早晨、中午、晚上， perjalanan hidup kami tidak luput dari pengamatan-Mu 我 Tuhan. 们的生活一切不远离你。 Karena itu ya Tuhan, 因此，神， saat ini kami datang kepadamu. 今天我们来到你面前的时候， Kasihanilah kami orang 主啊， berdosa 考 ini. 验我们这些罪人， Ampunilah kami oleh karena kemunafikan kami. 因为有细微，你求你饶恕我们， Kepalsuan hidup kami. 我们生活的机假。 Bahkan segala dosa-dosa yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu tapi Tuhan Engkau 我 tahu. 们说一切生活的错误，别人不知道，但神你知 Tuhan 道。 kami bisa memberikan kesan yang baik kepada orang lain bahwa kami hidup rohaninya baik. 主啊，我们可对别人说，我们生活的灵性是多么的好， Tetapi Tuhan Engkau tahu dan mengenal hati kami. 但是你知道我们内心的深处， Engkau tahu segala sesuatu. 你知道一切。 Karena itu ya Tuhan, biarlah kami hidup jujur di hadapan Tuhan. 主啊，让我们在你面前有诚实的生活， Biarlah apa yang kami imani, kami percayai, kami Jangan- amalkan dalam tindakan-tindakan dalam 在 hidup 我们所 kami. 相信的，我们所做的，在我们生活上，我们的故事 Jikalau 出 kami 来。 tahu bahwa Engkau ada Tuhan yang maha tahu, biarlah kami Yang hidup tahu. dalam takut dan gentar 我 akan 们知道 Engkau. 你所无所不知的神，我们能够在你面前站静的生活。 Jikalau kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kudus, biarlah kami takut dan gentar hidup di dalam kebenaran dan 在 kekudusan. 你当中，圣灵当中，我们非常害怕，我们活在你的真理里面。 Tuhan bantulah kami. 主啊，求你帮助我们， Hapuskanlah segala pelanggaran kami. 除去我们所有的细微的行为。 Sucikanlah hati kami. 主洁净我们的心， Supaya kami hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. 在你面前，我们活出真正的真理。 Dan pimpinlah hidup kami. 主啊，引领我们的生活， Dengarlah seluruh doa kami 听我 Tuhan. 们的呼吁，祷告的呼吁， Demi Kristus Yesus, 靠耶稣基督的名求， Juru selamat 我 kami. 们的救赎主， Kami alaskan doa ini. 我们祷告， Amin. 阿门。 Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang boleh mengingatkan kita dan juga menegur kita, agar kita boleh hidup menjadi orang Kristen yang berintegritas. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita mau memberikan persembahan yang dapat dilakukan melalui transfer ataupun juga scan QR code yang tertera. Mari kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita hidup sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepadanya. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup
selamanya ku menyembahmu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu Tuhan, selamanya ku menyembahmu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami mau panjatkan padamu ya Bapa. Jikalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami untuk boleh dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau memberkati persembahan kami ini, kiranya boleh dapat memperluas kerajaan-Mu di tengah masa pandemi ini ya Bapa. Tuhan masih tetap menolong kami, Tuhan masih tetap menyertai kami, Tuhan bahkan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Sungguh bersyukur hari ini kita masih memiliki kehidupan dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian untuk warta jemaat hari ini. Yang pertama berkaitan dengan berita hamba Tuhan. Segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat datang di GKY Jemaat Palembang kepada Guru Injil Johan Setiawan, alumni dari Amanat Agung Jakarta yang melayani sebagai hamba Tuhan mulai 1 Agustus 2020. Kiranya kehadiran Guru Injil Johan Setiawan sungguh membawa damai dan sukacita di tengah jemaat GKY Palembang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kembali untuk tidak jemu-jemu mengikuti kebaktian doa malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di YouTube channel GKY Palembang. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Samuel dengan tema menjaga kekudusan seksual. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kelas katekisasi periode Agustus sampai Desember 2020 akan dibuka pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 3 sore. Bagi saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas katekisasi ini, silahkan mendaftarkan diri Anda melalui Guru Injil Soma atau Ibu Susanti di nomor telepon yang tertera.
Selanjutnya, bukan hanya kelas katekisasi saja yang dibuka, kelas bina pranikah juga akan dibuka kembali Bapak Ibu Saudara. Tentunya ini berlaku bagi pasangan yang sudah berencana akan melangsungkan pemberkatan nikah di gereja ini. Calon peserta yang akan mengikuti kelas ini bisa mendaftarkan diri melalui tata usaha di nomor telepon yang tertera di dalam tayangan ini. Terakhir Bapak Ibu Saudara, mengenai IPK Special Week. Apa itu IPK Special Week? IPK Special Week adalah minggu peduli sekolah Kristen IPK terhadap calon murid baru tahun ajaran 2021-2022. Sehingga bagi murid yang mendaftar di minggu tersebut berhak mendapatkan potongan uang pendaftaran sampai dengan 50%. Waktu pendaftaran untuk murid IPK dan saudara kandungnya tanggal 27 Juli hingga 5 Agustus. Untuk murid non-IPK tanggal 6 Agustus sampai dengan 14 Agustus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia sekolah bisa segera mendaftarkan, menghubungi lokasi sekolah IPK terdekat. Untuk alamat dan nomor telepon bisa dilihat di website IPK. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah warta jemaat hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan ayat pengutusan dari Mazmur 46 ayat 3 hingga yang keempat. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sungguh indah jika kita hidup di dalam Tuhan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Bapa di sorga, persekutuan penghiburan dari Roh yang Kudus, menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan berkati kita sekalian.